Hari ni aku nak share dengan korang tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-20 siri Ultraman Deca. Tapi macam biasa, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh menonton episod ke-20 ni dalam channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Okay, sebab aku punya video ni mungkin ada spoiler. So kalau korang tengok tu nanti korang jadi macam tak puas hati lah pula ah. Dan sebenarnya kan, aku buat ni sebelum aku nak pergi kerja ni. Video ni aku tengah record sebelum aku nak pergi kerja. Sebab hari ni dah hari Jumaat, aku baru teringat yang aku tak buat lagi video episod ke-20 ni. Sebab hari tu aku buat video episod kedua Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Aku duk ingatkan, ya aku dah buat dah episod ke-20. Sekali bila aku check balik, aku tak buat lagi episod ke-20. Lagi tu sebab episod ke-20 kali ni dia cuma satu episod filler saja tau. Macam kira satu episod yang mengisi kekosongan agar jalan cerita siri Ultraman Deca ni menjadi lebih panjang lah sebelum dia sampai ke climax, sebelum dia sampai ke konflik utama. So dia buat satu episod yang santai-santai. Tapi episod ni ada yang aku tengok penonton-penonton kata macam tak santai sangat. Sebab bila aku tengok dekat ruangan komen kat video dekat ni dekat episod ke-20 dalam channel YouTube Ultraman Official by Suburaya tu, dalam ruangan komen tu banyak mengatakan yang episod kali ni macam quite emotional sikit lah. Sebab kalau kita tengok dalam episod ke-20 tu, dia banyak berkisahkan tentang bagaimana ada seorang perempuan tua tu hidup dalam keadaan yang sunyi dan tak ada orang sekeliling yang nak menemani. So ada yang macam seolah-olah macam dapat merasai perasaan orang tua tu. Tapi orang tua tu siapa kan? Okay, so aku cerita sikit dia macam mana jalan cerita episod yang ke-20 ni. Episod yang ke-20 ni, kalau kita tengok tajuk dia ialah Lord Ragon. Aku tak tahu macam sebut Ragon ke Ragon. Kita sebut dia ikut bahasa Jepun lah, Lord Ragon. Lord Ragon ni dia sebenarnya adalah satu makhluk dongeng. Orang ingatkan makhluk dongeng yang hidup dekat sebuah bandar yang bernama Wadatsumi. Bandar Wadatsumi ni sebenarnya adalah sebuah bandar yang asalnya dia adalah bandar kecil kat laut. Tapi laut-laut tu dah kena kambus dan menyebabkan bandar tu semakin membesar. Dan kiranya bandar tu sebenarnya adalah bandar yang berada di atas laut. Dan beberapa tahun kemudian berlakulah satu serangan dekat bandar Wadatsumi ni dan menyebabkan dua ahli pasukan guard select terpaksa turun ke bandar Wadatsumi ni, iaitu timbalan Kapten Kaizaki dan Ichika Kirino. So dua orang ni pergi menyiasat tentang gangguan misteri yang berlaku dekat bandar tu, di mana dikatakan ada makhluk misteri yang telah datang mengganggu orang-orang kat bandar Wadatsumi tu . So dan di situlah Kirino dan juga Kaizaki telah bertemu dengan seorang perempuan tua yang bernama apa . Alamak, aku dah tak ingat lah. Kejap, aku check. Okey, aku dah check dah. Perempuan tua tu bernama Nagi Urasawa. Dia ni merupakan orang, dikatakan lah, orang tua yang telah hidup lama kat kampung tu, dan dia banyak tahu cerita tentang makhluk misteri yang bernama Lord Ragon yang dikatakan telah mengganggu orang-orang kat bandar Wadatsumi . Dan menurut Urasawa ni, dia kata yang Lord Ragon tu dia macam seakan-akan telah marah lah kepada penduduk-penduduk bandar kat Wadatsumi tu, sebab dia orang ni cuba nak memusnahkan, dia orang cuba nak mengalihkan satu pintu gerbang yang bernama pintu gerbang Ama, di mana pintu gerbang tu adalah tempat laluan keluar dan masuknya makhluk misteri yang bernama Lord Ragon tu. Dan kemudian nak dijadikan cerita, rupa-rupanya Nagi Urasawa tu lah orang yang telah menyamar sebagai Lord Ragon untuk tujuan menakut-nakutkan penduduk bandar kat Wadatsumi ni supaya tidak mengalihkan pintu gerbang Ama tu. Dan akhirnya si Nagi Urasawa tu terkantoi dan ditangkap oleh timbalan Kapten Kaizaki dan juga Ichika Kirino. Dan bila dah ditangkap tu, Urasawa tu pun menceritakan, dia bukan menceritakan tau, dia pegang tangan Kirino dan kemudian dia dapat membuatkan Kirino dapat lihat flashback apa yang telah berlaku dalam, orang kata apa, kehidupan sebelum masa si Nagi Urasawa tu masih hidup. Rupanya masa Nagi Urasawa tu masih kecil, dia dah pernah bertemu sendiri dengan Lord Ragon tu. Dia dah pernah bertemu sendiri dan dia bermain bersama-sama dengan Lord Ragon tu, sehinggalah satu masa Lord Ragon tu terpaksa dihantar pulang semula ke alam dia. Jadi Nagi Urasawa ni sebenarnya dia tak nak pintu gerbang Ama tu dialihkan, sebab dia nak berjumpa semula dengan Lord Ragon tu, sebab dia ni hidup kesunyian, kesepian, tak ada orang yang teman. So kalau boleh dia nak ikut Lord Ragon tu semula. Dan entah macam mana Lord Ragon tiba-tiba muncul kat bandar Wadatsumi, Lord Ragon yang sebenar, dan dia muncul dalam bentuk badan yang besar saiz raksasa. Jadi bila dah saiz raksasa yang muncul, takkanlah Kaizaki dengan Kirino je nak lawan kan. Terpaksalah pasukan Guards Select pun menghantar Kanata membawa Guards Falcon untuk menyerang
Lord Ragon. Dan untuk episod kali ni, kemunculan Kanata pun tak banyak banyak orang kata apa, tempoh masa dalam episod ni banyak diberikan kepada Kirino dan juga Kaizaki lah. Dan seperti biasa, God Select tak boleh nak menghancurkan Lord Ragon tu sendirian, maka bertukarlah si Kanata tu menjadi Ultraman Deca. Tapi Ultraman Deca susah nak lawan dengan Lord Ragon ni, sebab Lord Ragon ni badan dia berlendir, tumbuk dia tu, dah tumbuk dah Lord Ragon tu. Tapi dia macam lalu, sekadar lalu je, sebab badan Lord Ragon tu memang licin gila. Nak pegang tak boleh, nak tarik tak boleh, lepas tu bergolek-golek lah kat atas tanah tu. Dah macam cerita Hindustan dah aku tengok. Nasib baik tak ada background music lagu Hindustan. Okay, dan kemudian Ultraman Deca tu dapat melepaskan tembakan dia punya Intelligent Beam ke arah Lord Ragon, tapi tak ada kesan apa-apa. Lord Ragon tu boleh bangun balik, dan kemudian Lord Ragon tu menembak dia punya tembakan sendiri, tak tahu apa nama tembakan tu kan, dan menyebabkan Deca tu terus tenggelam ke bawah, sebab bawah Bandar Wadak Sumi tu kan laut kan. Deca terus tenggelam, dan lepas tu ditunjukkan satu babak di mana Nagi Urasawa ni telah pergi kat pintu gerbang Ama, kemudian dia buat tarian Ragon sebab dia nak kata apa, menenangkan Lord Ragon yang raksasa tu, dan kemudian dia nak Lord Ragon tu bawa dia ke alam Lord Ragon lah. Tapi nasib baiklah Kirino datang dan sempat menyelamatkan Nagi Urasawa daripada mengikuti Lord Ragon masuk ke dalam alam dia, dan juga telah dibantu oleh Ultraman Deca yang pada masa tu dah bertukar menjadi Miracle Type. Seperti mana kita sedia maklum, Miracle Type Ultraman Deca ni dia memang macam type yang jenis misteri juga, dan ada macam kuasa-kuasa magic. So Ultraman Deca Miracle Type dia boleh masuklah ke alam Lord Ragon tu dan menyelamatkan Kirino dan juga Nagi Urasawa. Dan selepas tu Nagi Urasawa dan Kirino ni seolah-olah diorang ni dah macam mencipta satu talian persahabatan, sebab Kirino macam dah berjanji yang dia akan menemani si Nagi Urasawa ni. Sebab Nagi Urasawa ni sebenarnya dia sepi je, dia sunyi dan sepi, tak ada orang yang nak teman. So that's why dia cuba nak menyuruh semula Lord Ragon. Dan pintu gerbang Ama tu, bila dapat keluarkan Nagi Urasawa daripada pintu gerbang Ama tu, pintu gerbang tu akhirnya runtuh sendiri, dan mungkin dah tak ada Lord Ragon untuk datang semula ke Bandar Wadak Sumi. Okay, dikatakan juga yang episod ke-20 ni seolah-olah macam nak mengingati semula nak mengenang semula siri pertama yang dikeluarkan oleh Suburaya sebelum keluarnya siri Ultraman, iaitu Ultra Q. Ultra Q ni seperti kita yang sedia maklum, dia adalah sebuah rancangan paranormal tau. Sebuah rancangan di mana menceritakan benda-benda yang misteri dan paranormal yang berlaku dekat bandar-bandar kat Jepun. So seolah-olah macam nak mengenang benda tu semula lah. Dan kat situlah tamatnya episod ke-20 siri Ultraman Deca. So macam dia tak ada apa-apa benda yang macam nak dikaitkan dengan Agams ke The Sphere ke, tak ada sangat lah. Dan kemudian ditayang dalam episod tu juga ditunjukkan preview episod ke-21, dan preview episod ke-21 tu memang macam agak menarik. Aku tengok macam tertarik ke. Dia ada tunjuk sikit macam berkenaan dengan ada satu tenaga yang sedang dihasilkan dekat bumi, dan dikatakan tenaga tu mungkin mendatangkan gangguan kepada bumi dan memberi manfaat kepada The Sphere. Lepas tu ada tunjuk babak di mana Ultraman Deca di mana Kanata nak bertukar jadi Ultraman Deca, tapi dihalang oleh Agams dengan tenang. Macam relax sangat cara dia menahan si Kanata tu kan. Dia macam tarik tangan Kanata, macam bagi tahu jangan tukar lagi jadi Ultraman Deca. Sebab masa Kanata nak tukar tu, ada satu macam portal tu buka dan portal tu macam portal tempat portal masa munculnya The Sphere buat kali pertama. Tak tahu apa yang nak muncul kat situ, tapi lepas tu dia tunjuk kat benda yang keluar daripada portal tu nampak macam tanduk Spherosaurus kot, tak silap aku. Adakah Spherosaurus tu hidup semula kan? Dan lepas tu ada ditunjukkan satu babak munculnya satu raksasa baru, dan aku tak tahu nama raksasa tu, dan raksasa tu dilihat bekerja bersama-sama dengan Terra Facer. Tapi tak tahu Terra Facer tu siapa yang kawalan, sebab ada pasal babak yang aku tengok di mana Agams tak kasih Kanata tu bertukar jadi Ultraman Deca. Ada reason ke? Kenapa dia buat macam tu? Okay. So itulah orang kata apa, cerita tentang yang berlaku dalam episod ke-20 siri Ultraman Deca, dan antara benda yang menarik dalam preview untuk episod ke-21. Sorry lah kalau ada cacah merba sikit, sebab aku baru teringat nak ulas pasal episod ke-20 ni. Okay, kita jumpa lagi nanti.